Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, Fatimah bintu Muhammadin radhiyallahu taala wa alaihi afdhalus salatu wassalam. 4 orang. Salah satunya adalah Maryam. Maryam ini digelar dengan nama Al-Batul. Nanti tuan-tuan, saya tahu, nanti tuan-tuan buka. Nah, macam mana saya nak bagi? Nanti saya bagi tak apa, Haji Huzairi ke, bagi siapa ke, untuk share kat tuan-tuan dalam grup. Link dia tu, untuk kelas akan datang. Kita dah habis 2 dah. Dah habis Maryam dengan Asyah. Akan datang kita masuk belajar tentang Khadijah. Dan belajar tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Hari Sabtu pukul 3 petang. Okey, hari Sabtu pukul 3 petang. Online je, online. Tak payah datang, online. Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Apa tadi saya sebut? La ilaha illallah. Okey, Maryam ini dia digelar dengan Al-Batul. Kenapa Al-Batul? Dan perkataan Al-Batul ni sama dengan ayat yang kita nak baca ni. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul. Apa makna Al-Batul? Al-Batul dalam bahasa Arab, tabattal artinya al-qat'u awil maqtu'u. Yang terputus atau terpotong. Apa kaitannya? Apa kaitan putus? Apa kaitan potong dengan ayat ini, dengan zikir, dengan Maryam? Kaitannya apa, Ji? Artinya, wazkurisma rabbik. Ingatlah dan sebutlah nama Tuhanmu, watabattal ilaihi, dan kamu putuskanlah diri kamu. Dan kamu putuskanlah diri kamu. Maknanya apa? Jadikan habis daripada semua, hanya putuskan menghadap ke arahnya. Faham tak? Maknanya jangan ada asbab yang lain, tali yang lain yang mengikat kamu, apapun apa, jangan. Watabattal ilaihi, putuskan diri kamu hanya kepadanya. Faham tuan-tuan? Tak tahu nak maknakan macam mana. Faham tak, Ji? Okey. Maryam, kenapa digelar Al-Batul? Kerana ibunya bernama, ibu Maryam siapa namanya? Hana. Okey, sama dengan nama Hanayuh tu. Hanayuh. Hana. Memang pun sebab dia punya, sebab Hanayuh tu kan Kristian kan? Okey, dan Maryam punya kisah ini adalah kisah yang terkait dengan kisah-kisah Bani Israel. Okey, maknanya dia ada kaitan dengan penceritaan tersebut. Baik. Ceritanya apa tadi? Okey. Ya. Ibunya berkata kepada dirinya, kepada Allah. Dia kata, ya Allah, siapa pun anak yang aku kandungkan ini, aku bernazar untuk jadikan ia berkhidmat di dalam Masjid Al-Aqsa. Terus jadi khidmat. Maknanya apa? Dia bernazar, ya Allah, apa je yang aku kandungkan daripada perut ini, aku jadikan ia untuk masjid. Apa maknanya? Sudah diputuskan peranan anak itu untuk berkhidmat kepada masjid rumah Allah. Masa tu belum lahir lagi anak tu. Baru nazar. Lahirlah anak tadi. Dilihat anak yang lahir itu perempuan bukan lelaki. Sedangkan yang biasa patutnya buat kerja kat masjid, khadam kepada masjid, laki. Tapi sebab nazar dah dilakukan. Nazar dah dilakukan. Maka nazar itu perlu dilaksanakan. Maryam walaupun wanita, tapi laksanakan nazar. Dijadikan khadam, tukang khidmat kepada masjid. Yang mengelola dan menjaga kebajikan Maryam adalah Nabi Zakaria. Artinya apa? Apa yang Maryam buat? Makan datang setiap hari. Kadang-kadang Nabi Zakaria belum hantar makanan. Makanan dah ada dah. Allah Ta'ala bagi kat dia. Poinnya adalah, kita belajar dalam surah Al-Imran. Poinnya adalah, Maryam punya hidup. Hanyalah dia bangun, dia makan untuk dia terus hidup, dia beribadah, dia berzikir, bersihkan masjid. Naik lagi tempatnya nanti, dia duduk menghadap Allah, dia berzikir, dia memuji Allah, dia munajat pada Allah, dia makan, dia bersihkan masjid. Itu je. Apa dia? Dia telah putuskan diri dia hanya untuk Allah. Hanya untuk masjid Allah. Faham tak? Itu namanya apa? Al-Batul, tabattal. Ayat ni kata apa dia? Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan ingatlah nama Tuhanmu, sebutlah nama Allah dan putuskan diri kamu kepada Allah sebaik-baiknya. Maknanya apa? Bila saat kamu menyebut namanya, kamu sebut nama Allah dan ingat Allah,
Kamu sebut betul-betul lupakan segala benda yang ada dalam akal kamu selain daripada dia. Kosongkan jiwa kamu daripada semua unsur yang lain. Hanya ingat kepada dia ketika kamu nyebut subhanallah, subhanallah. Akal hanya memikirkan tentangnya, jiwa memikirkan tentangnya. Nampak tuan? Tapi senang ke? Maka Quran kata watabattal ilaihi tabtila. Bila waktu yang paling boleh mudah untuk dapat macam ni? Malam. Nampak tak? Siang kita baru Allah. WhatsApp masuk. Haji, letak tasbih kat tepi, buka WhatsApp sekejap. Konon-konon nak tengok yang sekejap tu, dah buka sekejap, bawah tu belum baca, unread message, buka pula yang bawah. Dah siap baca, unread lagi satu, buka lagi. Unread lagi, buka. Akhirnya 3 jam dekat WhatsApp. Tertinggal tasbih. Watabattal ilaihi tabtila. Maka, ya. Belum buka soalan lagi dah tanya? Amboi. Silakan. Syaitan kurang. Hatta kalau ada syaitan, dia punya pengaruh dan peranan tak sekuat di waktu siang. Sebab siang, syaitan satu pengaruh, otak kita punya fikir satu pengaruh, masalah manusia satu pengaruh, jiwa kita kepada makhluk satu pengaruh, banyak tu, jadi lagi tu. Malam walaupun ada pengaruh syaitan, tuan-tuan, jujurlah tuan-tuan, ni jujur cerita buruk sendiri pagi tadi tuan-tuan. Saya bangun awal lah juga sebelum boleh subuh. Tapi bila bangun tuan-tuan, dah ke tandas, dah apa semua, syaitan kata, dan bukan syaitan kata, syaitan pula yang kena tuan-tuan. Okay. Dia kata, dan lagi, awal lagi. Kan, awal lagi. Tidur lah, tidak apalah. Malam tadi tidur pukul 2 lagi kan. Saya malam tadi pukul 2, dekat pukul 2 lah. 1 lebih, tuan-tuan, orang sampai rumah. Okay. Jadi dia kata, nanti sekarang besok nak pergi kerja tak cukup rehat pula kan. Jadi rehat dulu. Ikut pula. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan. Ada juga, bukan tak ada. Tapi tuan-tuan, beza kalau kita sedang beribadah, syaitan mengacau dengan di waktu siang, pengaruh makhluk, fikiran tentang rezeki, fikir tentang kerja, fikir tentang anak-anak, fikir. Di waktu malam tak, semua tengah tidur, kita pun bangun, itu lebih lapang dan tenang. Ada, tetap ada tuan, dia tak tidur, kita yang tidur. Nampak? Tuan-tuan, maknanya apa? Wazkurisma rabbika watabattal ilaita. Saat kamu mengingati Allah, ingatlah dengan penuh tabattul. Allah, 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 Allah. Sebab itu tuan-tuan kalau tak pandai buat sorang-sorang, dia kena bimbing dulu kawan-kawan. Kan 2-3 orang duduk, jom kita zikir sama-sama, jom zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Otak jangan fikir apa melainkan hanya Allah. Nampak tak? Hanya Allah buat. Lama-lama dah boleh sendiri dah seorang-seorang Allah. Tak ingat lain dah Allah. Dah siap letak. Buatlah balik urusan tadi. Ini adalah pengimbang kepada jiwa kita dalam mengikuti arus kehidupan yang panjang. Tuan-tuan, saya kalau ke KL tengok kawan-kawan yang kadang-kadang serabut dengan urusan madrasah, urusan kerja, urusan itu. Kita pun ada serabut kita juga tuan-tuan. Okey, tapi kadang-kadang kita kata-kata rupanya benda yang dapat mengimbangkan keserabutan ini adalah zikrullah, solat, baca Quran. Tapi malangnya orang Islam ramai meninggalkan hal ini. Okey, makin tinggal sembahyang, makin ada masalah, makin tinggal, makin tertekan. Cuba kalau dia ada masalah, kemudian dia ada waktu untuk dia munajat pada Allah, kan masalah dia dapat kurang. Paling tidak masalah luar tak selesai, dalam jiwa dia selesai. Kan begitu. Nampak tuan? Jadi tekanan orang kata ke apa dapat dikurangkan dengan hal tadi. Baik tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sebut di dalam hadis. Hadis yang tuan-tuan dah hafal dah semuanya. Hadis yang panjang berkaitan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapa dia? Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, orang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Yang keempat, bertemu dan berpisah 2 orang Islam kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak oleh wanita untuk
melakukan zina dan dia menolak dengan mengatakan aku takutkan Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah dengan penuh ikhlas. Yang ketujuh, milih. Yang ketujuh, wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seseorang yang mengingati Allah sendirian. Tengok, sendirian. Fafadat aynah, dia sebut nama Allah, dia ingat Allah sendirian, tak ada nyembang dengan orang. Fafadat aynah, mengalir kedua air matanya saat dia berzikir itu. Orang ini dapat keselamatan di akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Boleh tuan-tuan? Jadi perbanyakkan zikrullah yang duduk sendiri-sendiri, sorang-sorang. Tak payah pergi gua tempurung, tak payah. Tak payah panjat gunung rapat, tak payah. Okey. Cukup Taman Meru je tuan-tuan, duduk kat rumah, masuk dalam bilik, kunci pintu bilik, bentang sejadah, solat 2 rakaat, dah baca Quran ataupun tak payah baca Quran dulu, zikir, pegang tasbih, tak ada gangguan, bangun baca Allah, 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 Allah. Begitu kan. Okey? Boleh kan insya-Allah? Kejamkan mata, ingat betul-betul. Ini bukan amalan khurafat ke nak puja apa, tak. Allah je tujuan kita. Anda Allah je. Kita nak ingat Allah betul-betul waktu tu, otak ingat Allah, hati ingat Allah, lidah sebut nama Allah. Dah. Biasa kita kalau tahlil dekat sudut masjid, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati dia kambing lepas ni, kambing makan, masak apa, imam bila nak berhenti, tengok kawan tu pakai kain gajah duduk, yang itu tengok jam, yang ini tengok kapet masjid. Nampak tak? Dia tak terfokus. Maka ketawa macam ya. Okey. Nah, tetapi yang ini dan kali ini dah disebut dengan baik Allah, 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 dengan penuh adab merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan insya-Allah? Kena buat praktikal sekali. Ayah. Okey, baik. Hadirin semua, sambung lagi. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabbul masyriqi, pemilik dan pentadbir masyriq timur, wal maghrib barat. Allah adalah pemilik yang kamu ingat dia tadi dengan putus betul-betul ingat Allah. Dia adalah pentadbir dan pemilik masyriq dan juga maghrib. Kenapa sebut masyriq dengan maghrib? Ialah timur dan barat kenapa? Kerana masa itu ditentukan dengan tenggelamnya matahari daripada timur dan barat. Betul? Surah Al-Muzammil membicarakan pada ayat kedua, ketiga, keempat berkaitan dengan masa. Betul? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana. Sekarang sama masa. Maka masa itu yang menentukan dan pemiliknya adalah Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan tahu sebenarnya musim yang ada di negara 4 musim adalah berbeza dia punya kadar panjang, pendek, siang dan malam. Kalau musim sejuk, siangnya pendek, malamnya panjang. Orang yang sampai waktu musim sejuk di negara Arab, dia akan, apa dia? Dia akan dapat puasa siang kerana pendek. Jadi ramai orang nak puasa siang. Sebab apa? Sekejap je puasa. Dan dia akan dapat bangun malam panjang, qiyam panjang kerana malam jadi panjang. Nampak? Berbeza dengan waktu panas. Siangnya jadi panjang, malamnya pula jadi pendek. Sebab itu syita, musim sejuk, menjadi musim dipanggil sebagai
Rabi'us Salihin, musim bunga bagi orang baik, orang soleh. Siang puasa, malam qiyam. Siang puasa, malam qiyam. Kalau musim panas, dia tak larat nak puasa. Musim panas, panjang pula tu. Nampak? Malam pendek, tak sempat nak qiyam, tidur. Nampak? Tapi musim sejuk menjadi. Sekarang Arab tengah musim sejuk. Siapa tuan-tuan nak pergi Mesir ke? Jom. Temankan saya pergi pesta buku antarabangsa. Saya nak pergi cek kitab kat sana bulan 1 ni. Bolehlah masuk bagasi tuan-tuan, tumpang ke sana. Tuan-tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian, pesta buku antarabangsa Kahirah ni antara pesta buku, bukan pesta pertunjukan, jualan buku maknanya. Jualan kitab-kitab antara yang terbesar di dunia. Antara yang terbesar di dunia. Dan antara yang terbaik dah tuan-tuan, kitab-kitab yang ada, tuan-tuan. Kitab baru biasanya akan keluar. Ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama biasa akan tunggu. Sama ada Kahirah ataupun Istanbul. Dua ni antara jualan buku yang paling top sekali lah. Kahirah, Turki. Kahirah, Turki, Istanbul, tuan-tuan. Jadi akan buat pada bulan 1 nanti. Kalau tuan-tuan nak tengok meriahnya pameran jualan buku antarabangsa di Kahirah, tuan-tuan bolehlah pergi. Musimnya pula kena musim sejuk, betul-betul sejuk. Tuan-tuan boleh tengok macam mana pendeknya siang dan macam mana panjangnya malam yang menjadi sebagai Rabi' as-Salihin, musim bunga bagi orang yang soleh untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Rabbul Masyriqi wal Maghribi, la ilaha illahu, tiada sembahan yang sebenar kecuali Allah. Dia sahajalah yang memperjalankan matahari daripada timur ke barat, barat ke timur, yang berjalan di atas perintahnya. Hujung ke hujung, semuanya milik dan pemerintahan Allah. Tidak ada sembahan yang patut disembah kecuali Dia, kerana Dia menguasai timur dan barat. Kalau ada Tuhan lain yang menguasai lebih besar daripada itu, mungkin Tuhan itu boleh kita sembah. Tapi tak ada. Tak ada yang menguasai selain daripada Allah Ta'ala. La ilaha illahu. Kalau begitulah kekuasaannya, fattakhidhu wakila. Fattakhidhu wakila. Ambillah dia, iaitu Allah, sebagai wakil. Wakil dia apa? Tak kena lagi tu. Tak kena lagi tu, berlindung. Itu terjemahan perkata tuan-tuan dalam Quran kan? Wakil. Haji, saya ada bawa contohnya, saya ada bawa ni komputer saya ni. Saya nak minta tolong Haji, wakilkan kepada Haji untuk berikan kepada mana-mana pelajar-pelajar miskin yang nak sambung belajar, tak ada komputer, tolong bagikan. Haji wakil daripada saya, ya. Maknanya apa? Maknanya saya menyerahkan sepenuhnya kepada dia dan dia adalah wakil yang diserahkan. Betul tak? Betul? Haji, ini ada duit RM2,000, duit zakat. Saya pun orang bagi kat saya. Jadi saya nak wakilkan kepada Haji Badar, tolong untuk ambil, agihkan kepada orang miskin, agihkan kepada orang susah, agihkan kepada orang di sekitar Taman Meru ni Haji. Boleh tak Haji? Dia kata, boleh Ustaz. Maknanya Haji itu telah menjadi wakil yang saya serahkan urusan kat dia. Semua sekali. Saya tak ambil tahu dah. Tahu-tahu dia kata, Haji telefon saya, Ustaz, semua duit telah saya bedakan lengkap dah. Berapa orang dapat? 20 orang dapat, orang dia miskin. Okey. Itu namanya apa? Wakil. Wakil maknanya apa? Tempat yang kita serahkan segala-galanya kepadanya. Quran kata apa dia? Disebabkan Allah adalah pentadbir langit dan bumi, timur dan barat, berkuasa di semua tempat dan semua masa. Tiada Tuhan sebenarnya kecuali Allah. Dia layak untuk kamu ambil sebagai tempat kamu serahkan urusan kamu, iaitu tawakal. Okey? Tempat kamu serahkan urusan kamu. Selain Allah, dia tak berkuasa sepenuhnya. Ada kelemahan, kekurangan. Kalau saya serahkan urusan hidup saya kepada Tuan Haji, Tuan Haji kata, Ustaz, saya punya hidup pun saya nak tadbir juga. Betul tak? Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, dia mentadbir seluruhnya. Kita serahkan pada tempat yang tepat dan betul. Itulah namanya tawakal kepada Allah. Quran kata apa dia? Dialah pencipta langit, dialah penguasa timur dan barat. Ambillah Allah sahaja sebagai wakil tempat kamu serahkan urusan kamu. Kita ada masalah tuan-tuan. Allah tempat kita serahkan urusan. Hati kita serahkan pada Allah.
Tuan-tuan, kerana dia yang memang layak dan berkuasa untuk mengelola dan menyelesaikan masalah kita. Nabi SAW dalam ayat ini maknanya apa? Wahai Muhammad, orang-orang musyrikin memasang pelbagai strategi, cara, apa kita panggil, perancangan untuk menggagalkan kamu. Dia buat propaganda, burukkan nama kamu, buat itu, buat ini, macam-macam dibuat kepada kamu. Wahai Muhammad, serahkan itu kepada Allah sebaik-baik tempat penyerahan. Allah akan tahu apa yang paling baik kepada mereka dan paling baik untukmu, wahai Muhammad. Faham tuan-tuan? Maknanya kamu dah bangun qiyam, dah ini, serahkan pada Allah. Kejahatan golongan musyrikin Mekah pada waktu itu, yang bincang siang dan malam, buat perancangan malam dan siang, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hal dan urusan tersebut. Okey, tuan? Boleh? InsyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Taala. Silakan kalau ada soalan satu atau dua. Satu je lah tuan-tuan. Tinggal 2 minit. Ada soalan? Musliman? Nampaknya tuan-tuan semua faham. Baki kita mohon kepada Allah, semoga Allah bagi kekuatan kepada saya dan kita semua untuk bangun qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sedikit, dapat bangun, dapat munajat, dapat baca Quran, insya-Allah taala. Okey. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada malam ini, pagi ini. Dan Allah Ta'ala berkati umur dan waktu kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, Allah jadikan ia sebagai suatu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin insyaAllah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta saya buatkan kurma tu boleh datang ke kereta ya. Ada 3 bungkus. Ada 2 bungkus lagi, siapa nak boleh.